Testing. Keluar Ender Flame. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam, Sir. Khabar baik, Sir. Okey. Waalaikumsalam, Sir. Alright, sihat ya semua? Sihat, alhamdulillah, Sir. Sihat. Alhamdulillah, sihat, Sir. Okey, sambung kuliah kita pada hari ini, iaitu topik kita ialah diode, chapter 2 diode. Okey, boleh saya teruskan? Boleh, Sir. Boleh, Sir. Okey, ada pula kawan awak nak masuk, sekejap Okey. Okey, diode chapter 2. Okey. For diode, kita ada 3 approximation. Okey, yang kita panggil ni adalah 3 approximation. First approximation, which is we call it ideal.
So very ideal di mana forward bias dia berfungsi lebih kepada Swiss. Okey, satu switch yang di mana dia tak ada pun voltage. Di sini macam kalau awak tengok daripada second approximation dia ada satu Swiss and also dia ada satu bias punya voltage kat sini. Okay, 0.7 volts ni ialah untuk silikon. Kalau kita gunakan material germanium, voltage dia ialah 0.3 volt. Okay, untuk third approximation di mana dia ada satu internal resistance dalam diode ni. So dia beza, ketiga-tiga ni beza dari segi inilah. Sekejap. Okay, kenapa dia berbeza? Okay, ini adalah tujuannya untuk analisis. Okay, first approximation which is ideal conditions, memanglah dalam satu design kita mengharapkan kita punya design kita try to replicate our design to make it ideal condition, tetapi usually susah nak achieve. So the second option di sini ialah menggunakan second approximation di mana kita menggunakan forward bias dengan reverse bias punya voltage tu, yang voltage dia tu. Voltage beza second and third approximation ni ialah second approximation ni yang biasa digunakan oleh technician level, macam kita lah yang nak digunakan dalam kuliah semua ni. While third approximation ni more advanced, so more details punya analysis. So untuk level kita biasanya kita banyak guna pada second approximation. Okey, contoh di sini, ini ialah forward bias di mana satu bekalan DC kat sini. Tak ada DC voltage. Okey, kalau awak tengok kita ada satu DC voltage di sini. Yang E ni dibekalkan kepada litar ni. So, pada network ni. Di mana pada litar ini kita ada satu silicon diode and kita ada satu resistor digunakan dalam litar. Diode ini dipasang secara sesiri dengan perintang. Okey, arus yang mengalir di dalam litar ni, arus yang mengalir di dalam network ni adalah ID dengan IR. Di mana ID dan IR ni ialah sama value dia. Okey. Value dia ialah sama. Okey, seperti yang kita tahu untuk silicon diode, VD dia ialah 0.7 volt. Manakala germanium diode ialah 0.3 volt. So analisis untuk litar ini, seperti yang kita tahu VD is equal 0.7 sebab kita gunakan apa? Kita gunakan silicon diode. Untuk kita tahu VR ni, so kat sini point ni VR. So VR
yang ini, voltan yang mengalir pada resistor ni ialah E yang ini, bateri ni tolakkan dengan VD. So akan tahu berapa nilai VR. Contoh kalau E ni ialah 5 volt, 5 tolak 0.7, so equal 4.3 volt. Okay. Kalau voltan kita E ni ialah 5, so SI ni ialah 0.7. Kita tolakkan, dapatkan VR ialah, ni VR, ialah 4.3 volt. Okey, untuk kes ini, sebab dia sama secara sersiri, so arus yang mengalir pada diode dan juga resistor adalah sama. So ID equal IR sama dengan VR bahagikan dengan R. So awak akan dapat berapa nilai ID ataupun IR sama. So untuk chapter ni, awak perlu ingat semula analisis lita yang awak belajar. So awak kena ingat Kirchhoff voltage law, benda-benda situlah. V equal IR, Ohm's law. So yang ini itu ialah formula-formula yang penting dan awak perlu ingat. Okey? Boleh follow setakat ini? Boleh sir. Boleh sir. Alright. So next ialah load line analysis. So load line ni ialah plot all possible combination of diode current ID. So kita ada ID di sini. Pada part CY kita ada ID. And then voltage pada ni VD kita ni. So kita ada satu ID di sini. So diode current ID and voltage ID VD for the given circuit. The maximum ID equal E over R. Ni maximum ID kita. E over R and the maximum VD equal E. Ini. So maximum diode voltage kita akan equal E. And the point where the load line, ini load line kita plot ni, load line, and the characteristic curve intersect in the Q point. So kita ada satu characteristic curve, this is forward bias punya characteristic. Okay. Q point. So bila dia intersect dengan load line ni, so Q point tu, so dekat Q point ni, so kita kita boleh kenal pasti berapa ID and VD untuk diode yang digunakan dalam lita tersebut. So this is melalui plot graph. Kita boleh plotting graph kita, so akan dapat yang ini. Okay. Okay, contoh dia kat sini. Example 1. Series diode configurations with DC input. This is the DC input. Okay, DC input. Using the second approximation diode model, if silicon
diode is used. Okey, dalam soalan ni dia suruh kita cari ID dan juga VD menggunakan second approximation diode model untuk silicon diode. Okey, cara dia mudah je untuk yang ini. VD ialah 0.7 volt. Okey, 0.7 volt. Diode current will determine using Ohm's law. Okey, untuk ID is equal ID ialah VR kan. VR over R. So in this case, VR kita ialah ni. E tolak VD. E yang ini 10 volt. Tolakkan dengan VD kita ialah 0.7 volt. Bahagikan dengan R. R kita ialah 1 kilo ohms. So awak akan dapat ID equal 9.3 milliampere. Okey, boleh buat? Boleh follow tak? Yang example 1 ni? Boleh faham? Boleh sir. Boleh sir. Boleh sir. Alright, kita tengok next ialah example number 2. So, in this case, kita ada dua diode disambung secara sersiri di mana kita menggunakan diode germanium and diode silicon untuk kita dapatkan dia nak kita cari ID and V out. V out ni ialah pada R ni lah. So saya bagi 5 minit untuk awak buat dahulu di mana GE ni ialah 0.3 volt. Dan kita tahu. And then ni ialah 0.7 volt. Okey. Lita dia sama dengan circuit analisis lah yang awak belajar. Okey, boleh buat dulu. Yang ini. Yes, sir. Kan? ID. Okey, buat sekejap. Nanti kita akan discuss.
Okay. Kita tengok dia punya solution Okay, first yang awak tahulah ID di sini kan. Okay, ID which is ID is equal berapa? E berapa? 16. E tolakkan dengan diode 1 ni. Sekejap. Ni eraser. So tolakkan dengan VD1. Tolak dengan VD2. Bahagikan dengan R. Okay, ini ialah litar setara equivalent circuit daripada yang page sebelum ni. Okay, yang ini litar yang ini equivalent circuit dia ialah yang saya lukis ini. So E ialah 16. Tolakkan dengan VD1 ialah 0.7, 0.3. Tolakkan dengan 0.7. Bahagi dengan R kita ialah 1 kilo ohm. So awak akan dapat ID awak ialah 15 mili ampere. Okey, siapa dapat 15 mili ampere? Dapat saya. Dapat. Amin. Dapat. Okey, V out awak ialah pada 1K ni kan. So V out is equal ID kalikan dengan R. So sama juga ialah 15 volt. Atau awak boleh consider sinilah. Kat sini. Awak boleh tolakkan je sebenarnya. Ni point kat sini kan sama kan V out kan. So V out ialah kat sini 16 tolak 1 dapat 15. So 15 bagi 1K awak akan dapat ni reverse lah. Teknik yang lain satu lagi. 15 mili ampere. Okey, boleh faham yang ini? Ini ialah series configuration with DC input. So next kita tengok ialah parallel diode configuration with DC input. Okey, kena ingat semula kaedah litar secara selari. Okay. Determine the diode current ID and diode voltage VD using the second approximation diode model if germanium diode is used. So we have here ialah 0.3 volt. So R1, R2 kita ada I. Macam mana cara nak menyelesaikan dia? Macam mana nak selesaikan ni? So kita ada loop 1 kat sini. Kita ada loop 1. Dan kita ada loop 2. Right? So apa yang kita tahu voltage yang mengalir, voltan yang mengalir pada GE sini ialah sama dengan voltan yang mengalir pada R2 ni. So, macam mana kita nak selesaikan litar ni? So, macam mana kelas kita nak buat?
So, katalah di sini ada satu I1. So, I1 dia akan pecah kat sini lah. Sini jadi I1. So, and then ini akan jadi I2. So, ni ialah ID. Betul? Ingat balik teori awak belajar last semester Betul sir. Okay. So, arus yang Norton kan, ingat Norton punya tu, arus yang mengalir dari sini, dia akan pecah dua kan. So, I1 is equal ID plus I2, betul? Betul sir. Okay, Betul sir. alright. First thing ialah kita kena cari berapa nilai I1. Kita cari, this is point P. Okay. Ini kita ada kita punya grounding. So equivalent circuit dia equivalent circuit ialah kita ada 16 kat sini. And then kita ada berapa? Di sini kita ada 5.1, betul? And then kita ada di sini ialah 4.7. And then kita ada satu diode. So kita ada ground sini. Sini voltan awak ialah 0.3 volt. Ini 16. Okey, 4.71K. Okey, sini tadi saya cakap tadi ini ialah I1. Sini ialah ID. Sini ialah tadi I2. So, macam mana kita nak selesaikan? So, I1 is equal ni, V ni, E ni. Yang ni E lah. Kasi dia ada bateri kan. E tolak dengan seperti awak tahu, tolakkan 0.3 bahagikan dengan 5.1K. Okey. So akan dapat kat sini ialah 16 tolakkan dengan 0.3 bahagikan dengan 5.1. So akan dapat jawapan awak ialah 3.078 mA. Okey, kenapa di sini ialah 0.3 point kat sini? Kenapa VB ni ialah 0.3 volt? Sebab parallel. Yes, sebab dia parallel. That's why dia dapat VB tu ialah 0.3 volt.
Okey, untuk tahu berapa nilai I2, ID sebab dia sudah kita cari ID kan. So ID ialah ID awak akan dapat I1 is equal I2 tambahkan dengan ID. So awak akan dapat I2 tambah ID. I2 awak ialah I2 awak berapa. So kat sini awak tak tahu nilai I2 awak kan. So betul tak? Tak tahu. Jadi sebab kita tahu VB ni, VB is equal 0.3 volt. Sama dengan juga dengan V yang mengalir pada R. So VR is equal I2 times dengan R yang 4.71 tu. R2. So sama dengan VR sama dengan 0.3 kalikan dengan I2 darabkan dengan 0.1K. So awak akan dapat I2 awak sama dengan 0.638 micro ampere. Alright. Faham tak kenapa boleh dapat I2 sama dengan 0.638 micro ampere ni? Faham tuan. Faham sir. Faham Okey, ya? Faham sir, faham. Faham Okey, so kita dapat I2, kita dah tahu I1, so ID kawan awak ialah 3.078 milliamp tolakkan dengan 0.638 micro. So lebih kurang lah dia punya nilai tak berubah pun. So masih dalam lingkungan 3.077 milliamp. So ID ialah dapat 3.077 milliamp nilai dia. Sebab dia tak ada tak banyak, dia tak berubah sangat sebab nilai arus voltan resisten pada R2 tu tinggi 4.71 kV. So 0.3 volt bahagi dengan 4.71 kilo ohm, 4.71 kilo ohms. So that's why awak dapat nilai value I2 tu sangat-sangat kecil, micro dia punya nilai. So bila awak tolak semula pun dia tak ada banyak, tak ketara sangat perubahan arus yang mengalir pada ID tu. ID tu lebih kurang je dengan I1. Okay, boleh faham contoh ni? Boleh sir. Alright, good. Okay. Next kita go pada example number 4, which is dia suruh cari V out, I1, ID1, ID2 untuk diod yang disambung secara parallel. Okay. So try dulu. Boleh? Awak try dulu contoh ni, nanti kita akan buat sama-sama. Boleh? Try dulu dalam masa, saya bagi masa dalam 5 minit lah. Nanti kita discuss. Try dulu. Kamera ni off dulu. Macam mana nak off ni? Macam mana nak off kamera ni?
Kakak, macam mana nak off kamera dia? First time ni. Sip. Sip kena muntah. Wow. Oh, boleh kata double decker juga akhirnya. Terjatuh 2 kali. Betul. Tilam dia orang kat mana? Kat mana? Dia pun rancang nak beli double decker je. Okey, untuk contoh nombor 4 ni, okay, ini adalah equivalent circuit dia, di mana kita ada 10 volt. Ada 10 volt. Ada 10 volt. And then yang diode first ni ialah silicon, diode 2 pun silicon. So dia punya VD dia ialah 0.7 pun sama. Okay, say 10 volt ni greater than 0.7. So dia even kalau dah tolak 0.7 pun masih ada balance 1.3 volt. So these both diode akan on. Okay, both diode akan on. Yes, akan on. And then the voltage across parallel element. So parallel element ni samalah seperti 0.7 kan. So V out pun akan 0.7. Okay, dia punya V out automatically dia sudah awak cari tadi ialah I1 kan. Kita cari I1, ID1, ID2 and V out. Okay, automatically kita tahu V out daripada lita ni ialah 0.7 sebab sama kan dia punya Parallel. kan. So out sini V out is equal 0.7 volt. Okay, macam mana kita nak dapatkan I1? Itu yang ada. So I1 is equal VR over R. So, okay. Dari sini dari lita ni kita dapat tahu VR di mana VR is equal E tolak dengan B yang kat sini. Ni katalah ni A,
Ni B. So, tolak VA. Kan? Betul? Sehingga kalau kita tolak VA akan dapat dengan VR. So, I1 is equal VR kita ada 10 tolak 0.7 bahagikan dengan R kita ialah 0.33K. So akan dapat nilai dia ialah berapa dapat? Kelas ada yang dah dapat? 28.18 Nilai I1 28.18 mAh. Okay. Awak dapat 28.18 mA. So, macam mana nak dapatkan nilai ID1 dengan ID2? Okay, daripada lita ni, kita tahu ialah I1 is equal ID1 plus ID2. Betul? Betul, sir. Okay, kita assume kita assume diode 1 is equal diode 1, which mean dia identical. Bila dia identical, so karakteristik dia semua sama. Karakteristik sama. So that's mean bila dia identical, kita boleh bila kita assume D1 is equal D2, so maknanya secara tak langsung ialah ID1 is equal ID2. Right. So ID1 is equal I1 bahagikan dengan 2. So akan dapat tadi ID 28.18 mili bahagi 2. So akan dapat ialah 14.09 mA. So ID2 pun is equal 1409 mA. So samalah nilai dia. Sebab dia kita menggunakan diode yang identical, yang di mana bila kalau dia identical maksudnya karakteristik dia, ciri-ciri dia sama. So that's mean bila kita gunakan, so kita tinggal bagi 2 je sebab kita assume dia diode yang sama. Kalau diode berbeza, kita akan dapat ID1 sama dengan ID2. Okay. In this case, kalau kita gunakan kenapa kita in this case kan, kenapa dia gunakan dua lita ni? Kalau tengok lita yang ini, kenapa dia letak 2 diode di sini? Kenapa ada 2 diode? Kenapa ada 2 diode? Kan kita dalam chapter yang sebelum ni kita ada consider yang dalam reverse bias dia ada satu chart di mana dipanggil saya tengok dalam reverse bias tu dipanggil merosakkan kita punya diode.
reverse diode tu. Okay, dalam reverse bias diode tu, dalam reverse tu kita ada mana ni? Saya tengok sekejap. Breakdown dipanggil. Breakdown punya voltage ataupun arus. Let's say kalau kita letak satu ni kan, kita pasang letak diode, katalah arus tadi 28 kan kat sini yang masuk ni. Kat sini adalah 28 perpuluhan berapa tadi, 28.18 mili. Okey. Katalah breakdown untuk reverse dia ialah 20 je. milliamp. So more than 20 milliamp dia akan diode ini akan rosak. That's why dalam lita ni dia tambah lagi satu silikon diode ni ditambah lagi, tambah diode supaya dia boleh evenly bahagi arus pada D1 dan D2 supaya dia tak damage, dia tak rosakkan diode D1 ataupun D2. Okey, kenapa dia tak cari je satu diode yang boleh guna lagi besar daripada ni kan? Okey, in this case maybe awak tak ada option untuk guna diode yang lain. So in this case maybe awak ada satu jenis diode dia. So awak parallelkan dia untuk dia equally bahagi arus tu dengan sekata supaya diode ni tak rosak. Alright. Okey, boleh faham mana kan contoh 4 ni? Ada soalan untuk contoh 4? Kas? Tak ada, saya tak ada. Tak ada Sir. Ya? Kalau dia menggunakan diode yang berbeza, macam mana kira? Okay, kalau dia menggunakan diode yang berbeza, nilai dia tak akan sama. Nilai arus yang mengalir tak akan sama. Tapi dia akan bagi tahulah sama ada diode yang digunakan tu untuk awak, better awak assume je. Kalau kalau untuk awak selesaikan soalan ni kan, awak assume je. Assume dan diode ni ialah identical. So awak boleh terus selesaikan. Kalau tak dibagi dalam soalan, dia tak cakap pun identical ke tak. So macam mana awak nak selesaikan? So awak kena buat satu assumption di mana diode ni ialah identical. So dan awak boleh selesaikan lah. Dia punya ID1 is equal ID2. Sekiranya menggunakan diode yang berbeza, of course awak boleh tahulah. Katalah di sini, yang di sini kita letak 0.7, yang ini is 0.3. So automatically awak boleh tahu berapa nilai kan? Ada beza kat situ. Alright. Kita tengok soalan ni, dia suruh kita cari I naught and I out ni
yang mengalir pada 5K dan juga V out yang pada 5K ni. Berapa nilai dia. So, tapi in this case, kita ada dua diode di mana kita ada silicon diode dan kita ada germanium diode. Di mana diode yang pada silicon ialah 0.7 volt, manakala pada germanium ialah 0.3 volt. Okey. Macam mana nak solve soalan ni? Sebab kita ada dua diode yang disambung secara selari, tetapi diode dia tidak sama. Diode dia berbeza. Okey. Tips dia ialah apabila ada dua diode yang berbeza, arus akan mengalir pada diode yang mempunyai voltage diode dia yang rendah. So in this case, dia akan mengalir pada germanium 0.3 volt tu. So macam mana nak selesaikan dia? Awak boleh try dulu. Saya bagi 5 minutes untuk awak selesaikan.
Okay, kita continue untuk yang ini. Simple je dia punya solution sebenarnya. Okay, bila ada dua diode yang berbeza, lepas tu dia ada arus yang akan mengalir, dia akan pilih VD yang kecil. So, yang silikon ni dia akan off. Ni akan on. Okay, arus dia ini akan open lah. So, arus akan masuk ke sini. Okay. Ya? Yeah? Kalau dia off, kira dia jadi sesiri lah kan? Ke tetap Dia off, sehari? dia jadi switch dia ni lah. Germanium ni akan jadi sesiri lah dengan ini. So, ni dia akan jadi open sikit kan? Switch dia akan open kan? Yes, sir. Bila off kan dia jadi ni. Switch kan? Off, on off switch kan? So, ni dah off. So, dah terputus lah litar kat sini. So, dia akan jadi something like this lah. Dia punya yang dekat ni, yang tadi tu, dia akan jadi ni kan tadi 2 tu kan? So, sini akan open switch. So, sini akan jadi 0.3. 0.3 volt. Sini off. So, ni akan sambung semula. Betul? Ni tadi dia. Okay. Since kita dah tahu yang kat sini yang on ialah germanium sahaja. Even though kita dapat yang germanium ialah 6 tolak 0.3 akan dapat 5.7. Yang ini kalau 6 tolak 0.7 ialah 5.3. Since yang on ialah hanya germanium, so kita akan ambil value yang germanium ni ialah 5.7. VB di mana VB sama 6 tolak VD. So 6 tolakkan dengan 0.3. So akan dapat 5.7 volt. Okay. VB tu ialah sama juga dengan V out. Okay. And then untuk dapat I out is equal V out over R. Okay, R awak ialah 5K. So 5.7 volt bahagikan 5K. So awak dapat IR awak ialah 1.14 milliamp. Okay. Nilai dia ialah 1.14 milliampere. Okay, boleh faham tak contoh nombor 5 ni? Ini. Boleh sir. Boleh faham? Siapa yang tak faham boleh tanya, ya. So dia direct je. Okay, for example number 6 is quite tricky sikit. Di mana dia suruh cari yang V out dan I out lah pada 8K tu, 8 pada perintah 8K. Tapi at the same time dia ada negatif 9 volt di situ. Alright, dia ada negatif 9 volt. So awak kena tolakkan negatif 9 volt tu lah. And dia ada resistor kat sini. Ni dah macam condition dia, diode ni disambung pada resistor. Ada resistor, sejak series ni ada resistor. Dan dia identical
identical diode. So dia ada 2 perintang, dia suruh cari I out and V out. So dia ada 2 perintang, dia ada sini perintang juga. First step yang awak kena buat ialah ni, awak kena dapatkan berapa nilai Thevenin dia. So berapa nilai R Thevenin di sini. Kan cari dia punya selari dia, kalau kita boleh dapatkan nilai dia berapa. And then dari situ awak kena dapatkan dah dapat ada satu nilai perintang, tambahkan nilai 8K ni. So baru awak boleh kira. So try dulu macam mana dapatkan yang ni. Dia lebih analisis litar yang ni. Okay, boleh try. Ini panjang sikit cara dia.
Okey, boleh kita teruskan untuk example number 6 ni. Alright, katalah yang ini. Saya nak tukar dulu ni. Jauh cantik sikit. So, kita ada A. Ni B. C. D. E. Alright, first thing yang awak perlu buat untuk bila ada soalan yang macam ni, awak kena dapatkan rintangan setara dia untuk yang dua ni. What we have here. So, kita dapatkan rintangan setara untuk yang 2K dengan 4K ni. Okay. So, cara dia ialah dapatkan R satu per R1 tambah satu per R2. So, akan dapat sama dengan R1 kali R2 bahagikan dengan R1 kali R2 kan. Kat sini awak akan dapat 1 per R1 awak ialah 2K tambah dengan 1 per R2. R2 awak ialah 4K. Hembuskan. So, akan dapat nilai dia ialah 1.33K. Okay, dari sini, so ini kita dah jadikan satu nilai, perintah ni kan dapat 1.133K. R total kita sama dengan yang ini, REQ tambahkan dengan 8K. So, akan dapat 9.33 kilo ohms. Okey, untuk kita dapatkan nilai I, which mean I yang mengalir pada pada sini, I kat sini. I yang kat sini. I kat sini. So, macam mana dapatkan I yang kat situ? So, awak kena dapatkan, kita pergi next page I is equal delta V perbezaan voltan over RT. So, delta V kita ialah, kita ambil satu, kita akan, yang ini bila kita dah bila kita dah setarakan, kita akan nak value satu nilai diode sahaja. So, ialah delta V kita kat sini. I bukan kat sini sekejap. I yang di sini. I yang kat sini. Ni I tadi. Satu I. Okay. Okay, kita nak cari dia. Delta V ialah 11.3. Maksudnya 11.3 tolakkan negatif 9
bahagikan dengan R total kita adalah 9.33. Okey. So awak dapat ialah 2.18 mAh. Okey, kenapa kita bahagikan dengan macam mana boleh dapat first, kenapa boleh dapat 11.3 di mana sebab dia 12 tolakkan dengan silikon ialah 0.7. So awak akan dapat ialah 11.3 di sini. Point 11.3 berada di sini. 11.3. Ini pun 11.3. Tapi since kita dah setarakan nilai tu, kita dah combine nilai perintang ni, so kita ambil satu untuk kira dia laluan dia adalah satu sebab arus dia akan pecah pun. Even dia pecah macam mana pun kat sini, dia punya output kat sini tetap 11.3. Okey. Seterusnya kita dah dapat yang itu. Kita dah dapat RT dan kita dah dapat nilai I ialah 2.18. And then daripada nilai atas tu, so kita nak cari berapa nilai untuk R yang mengalir pada diode 1, ID1 dan ID2. Alright, first yang awak kena buat kat sini ialah awak kena setarakan dia punya IT. Sekejap. Okay, kita tengok yang daripada litar yang tadi tu, kita boleh jadikan dia, ini yang ni yang ini, area sini yang ada silikon tu. So kita boleh consider dia IT masuk dia. So dia ada 2K kat sini. Dan dia ada satu lagi. So IT kita ada R1. Kita ada R2. Dan kita, so pecahan dia akan jadi RT juga kan. Okay. Untuk tahu I1, ni mestilah dia punya, ni ialah I1. Ni ialah I2. So I1, formula untuk dapatkan I1 is equal IT darabkan dengan R2 bahagi R1 tambahkan dengan R2. So di mana IT kita ialah yang ini 2.18 mAh sebab IT yang keluar, IT, okay, even ni total, masuk balik ke dalam ni, keluar pun masih sama. So awak akan dapat I1 awak ialah R2 kita 4K 4K. So 2.18 mili timeskan dengan 4K R2 6K. So apa yang awak dapat berapa? Nilai dia ialah, tak silap, sabar. Apa dapat? 1.45 kan? Betul sir. Okey. I2 awak boleh juga menggunakan teknik ini, tak pun awak tolakkan je. I2 sama dengan I total tolakkan dengan
I1. So dapat 0.73 mA. Okey. Boleh faham yang ni? Tak pun I2 ni kita boleh guna teknik yang satu lagi. Sama dengan IT kali dengan R1 bahagi R1 tambah R2. Okey, boleh faham tak? Yang I2 ni, nak teknik dapatkan arus. Faham sir. Okey. Tengok sekejap Okey, kita boleh semak kat sini 0.7 ni kan. Ya, saya copy kat sini lecet nanti awak tak ni. Duplicate slide. Letak sini. Okey, ni saya padam. Okey, daripada sini awak boleh semak sama ada output yang keluar dekat sini sama tak. Okey, tadi kita yang ini 11.3 dapat kita setarakan. Okey, sekarang sebab kita dah dapatkan nilai yang arus yang I1 ni I1 ni I2 kan jadi. So kita dah dapatkan. So kita boleh tahu nilai Vout ni berapa. So Vout ni awak boleh kira salah satulah sama ada awak ambil yang atas atau awak ambil yang bawah. So contohnya kat sini kita boleh kira dengan menggunakan 12 tolak 0.7 tolakkan 2K darabkan dengan I1 tadi berapa? Ialah 1.45 So berapa dapat? 8.4 betul tak?
8.4 volt So itu untuk yang pada diode 1. Kalau pada diode 2, kita buat 12 tolak 0.7 tolak 4K tolakkan dengan 0.73 tadi 0.73 mili. So akan dapat lebih kurang lah 8.4, 8.38 gitu kot. So approximately 8.4 lah. Sebab dah ada point dia kan. Okay, kita tahu yang V out ni ialah kat sini. Yang point kat sini ialah pada VD ni ialah 8.4. Betul? VD ni. Okay, untuk tahu V out ni ialah dari point ni sampai ke bawah. Sampai ke bawah ni. Kan? Sampai E kan? So untuk kira dia, awak kena negatif 9. V out ialah negatif 9 volt. Ni ada negatif 9. So nak dapat dia ialah nak dapat V out kat situ. Ya, V yang mengalir pada sini. So negatif 9 volt. Tambahkan dengan 2.18 yang mengalir pada ni. Kita tahu kan kat sini ialah 2.18. 2.18 mA kali 8K. So apa dapat sama dengan 8.44 volt. So V out approximately 8.4 volt. So kita ada 3 method kat sini. Ini satu. Ini satu. Ini 2. Ini 3. So 3 method macam ni kita nak dapatkan V out di sini. So jawapan dia lebih kurang je 8.4 volt. Okay, boleh faham tak ni? Okay, confuse sikit yang teknik yang last ni. Boleh sir. Boleh Apa nanti saya share. Sebab ni dalam nota awak tak ada ni. Saya akan share nota ni. Sir, Ya? just nak clarify lah. Yang V0 tu kan, bukan ke voltage across resistor 8 kilo ohm? Yes, tapi sebab kat sini bawah dia ada ni. Negatif 9 volt ni ada satu bateri kat bawah ni. Kena tambah lagi dengan 9 tu kan? Ke tak payah? Dia kena Untuk tolak kira lah sebab negatif V0. 9 kan. Negatif 9. Dia kena tolak lah. Kalau tambah, kalau kat sini positif 9, akan kena tambah positif 9 lah. Sebab dia kat sini dia negatif 9. So maksudnya bateri dia sambung daripada resistor tu. Ni resistor kan. So bateri ni negatif point dia. Unless kalau dia disambung resistor ni. Ini positif kan. Positif 9. Yang ini negatif 9. That's why dia negatif. Memang dia consider negatif 9 plus ni lah. So dia akan kira-kira, dia kira balik semula dia akan dapat 8.44 volt. Ni cara dia semak lah. Clear tak? Boleh faham tak itu? Faham. Alright. Okay, basically
diode ni awak kena mahir semula analisis litar tu. Coil litar yang tu. So dia more advanced sikit daripada coil litar tu sebab dia ada macam bila sebab dia ada VD tu sendiri kan. So awak kena consider yang tu. So secara amnya kita dah cover untuk DC input condition, macam mana bila ada diode condition configuration with DC input, which is kita ada parallel, kita ada series. And then okay, for the summary of the forward bias, dia akan permit majority of carrier currents. So which is bias voltage ni yang awak tahu kat sini ialah connection positive to anode. Yang ni lah positive to anode. And then negative to cathode. Cathode, okay. The bias voltage must be greater than the barrier potential. So dia kena, bias ni kena lagi tinggi daripada ni, barrier potential. And the barrier potential lebih kurang 0.7 for silicon, 0.3 for germanium. So majority carrier provide forward current. So bila dia forward tu depletion region narrows yang kita belajar last chapter. Kalau reverse bias yang inilah positif sambung ke cathode, negatif sambung ke anode. So bias voltage connection positive to cathode ni, the bias voltage must be less than breakdown voltage. So kenapa bias voltage kena kurang daripada breakdown voltage? Kalau dia lagi besar, diode awak akan rosak. There is no majority carrier current after transition time. So tak ada major current. Minority carriers provide a negligibly small reverse current. The depletion region widen. Okay, in this case, kita punya depletion tu kan biasa kalau macam bila dia forward bias dia narrow kan. So bila dia reverse dia akan besar dia punya depletion region tu. Okay. Okay. Dalam bila DC input kita tak nampak sangat function diode tu sendiri. Sebab dia mostly dia akan kita nampak sebab dia dalam DC biasanya kita bagi satu straight punya satu voltage yang tetap kan. So kita akan nampak fungsi sebenar diode ni bila kita supply sine wave ataupun AC current. Okay, sine wave voltage pada diode sebab dia ada positive side and negative side. So positif dia akan forward bias, negatif dia akan jadi reverse bias. So macam kalau dalam sekarang ni yang kita pakai DC, voltage kita tetap je kan, volt kan. Kita tetap. Kalau kita bagi satu sine wave, contoh sine wave, so kita ada positif, negatif. So kat sinilah kita boleh nampak fungsi sebenar diode ni sebagai switch on off. So kat sini kita boleh nampak macam mana fungsi diode ni. Next kita akan cover lah. Macam mana diode ni dia akan convert daripada AC kepada DC voltage. So diode ni dia akan on off. Dia akan create satu condition di mana dia akan dapatkan kita punya akan jadi straight, akan jadi DC current. Kita akan tengok macam mana proses tu. So dia boleh jadi half wave rectifier, full wave rectifier. So itu dalam AC punya analisis nanti . So untuk hari ini sampai sini sahaja kuliah kita. Ada soalan sebelum kita tamatkan kuliah kita pada hari ini? Ada soalan kelas? Tak ada, sir. Tak ada. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Okey, saya akan share
video ni kemudian sebab saya nak complete. Cuma saya minta awak isi kedatangan kuliah yang saya akan share dalam Telegram Baik, sir. Alright. Okay, sir. Okay, never mind Boleh, kalau sir. macam awak lambat masuk ke, lambat join ke, just isi je kedatangan tu. Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Thank you, sir. Boleh, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Terima kasih semua. Jumpa Boleh, lagi. sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Alright, you're welcome. Thank you, sir. Cik, tak ada lagu. Okay. Makan okey tak kat kafe?